Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca pagi ni ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz auhaitu ilal hawariyyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Wa iz auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada orang-orang hawari, yakni sahabat-sahabat qarib Nabi Isa, an aminu bi wa bi rasuli, berimanlah kamu kepadaku dan kepada rasulku. Qalu amanna, mereka menjawab kami telah beriman, dan kami washhad bi annana muslimun, dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami orang-orang yang menyerah diri kepada Allah, yakni orang-orang Islam. Ayat terus membicarakan lagi tentang sejarah Nabi Isa AS ataupun sejarah dakwah Nabi Isa. Sejarah dakwahnya iaitulah Nabi Isa diberi kepadanya Hawari. Hawari artinya di sini murid-murid, sahabat-sahabat qarib yang beriman dengannya. Setiap pemimpin pendakwah mahulah ada ini orang rapat, orang kanan, pembantu utama. Mana-mana pemimpin pun begitu, jika tidak ada pembantu utama, pembantu yang rapat begini, maka amat sukar sebenarnya untuk menyebarkan fahamannya itu. Kadang-kadang orang ini dia lebih kuat daripada orang pertama lagi, mahunya begitu. Hawari mahunya lebih kuat, lebih ta'assub, lebih bersemangat. Selalunya begitulah. Nabi Isa AS diberi kepadanya 10 orang Al-Hawari. Hawari dalam bahasa Arabnya orang cantik. Hawari itu dikatakan bidadari, itu Hawari lah. Al-Hawari, bidadari. Hawari dikatakan bidadari kerana dia hura, daripada hura maknanya orang yang matanya dia punya tajam, matanya juling tu tidaklah, tapi juling tu makna salah satu daripada makna dia. Cantik sebenarnya ni mata macam tu pun. Tapi kalau kita kata cantik mata juling, mana boleh nak terima? Orang tak terima lah. Orang ni dia cantik sebenarnya daripada mata dulu, dia pada main mata tu. Dulu pun orang kata main mata ni dalam bahasa baru-baru ni orang kata mengorak lah, main mata. Jadi pasal apa? Mata ni sebenarnya yang boleh menawan yang pertama sekali. Tengok mata tu, yang pertama sekali memikat seorang lelaki. Jadi dalam bahasa Arabnya panggil hura. Hura ni maknanya mata cantik, bidadari. Cantiknya murid-murid Nabi Isa AS disebut Hawari. Sebabnya tidak pernah disebut murid dalam bahasa Arab, disebut tilmiz. Murid sendiri disebutnya. Kalau sahabat-sahabat dia panggil sadiq, sahabat sendiri namanya. Tapi Hawari khusus kepada murid-murid Nabi Isa AS disebutnya Hawari, orang paling rapat dengan dia. Kerana orang ni cantik-cantik sebenarnya. Cantik ni istimewanya. Selain daripada mereka ini beriman kepada Nabi Isa, merupakan orang pertama, orang kanan. Mereka ini orang kanan, selain daripada itu pula istimewa dengan rupa parasnya. Sejarahnya menceritakan mereka ini pada masa hidup Nabi Isa, dia merupakan orang yang paling baik sekali lah. Tetapi tidak boleh selepas daripada Nabi Isa, pada akhirnya Hawari ini terbalik. Ini merupakan kumpulan Bani Israel ni. Bani Israel yang beriman kepada Nabi Isa. Tapi tidak semuanya membawa risalah Nabi Isa AS ni sehingga akhirnya tidak. Mereka terbalik.
terbalik, kufur pula kepadanya, sebahagian daripadanya dan berbagai-bagai lagi. Dan mereka ini juga yang memberi kerjasama untuk membunuh Nabi Isa AS, sebahagian daripadanya. Ayat ini ingin menceritakan Hawari pada masa hidup Nabi Isa AS. Katanya, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada orang-orang Hawariyin. Dalam bahasa Arab, wahyi ini, wahyun, maknanya suatu pemberitahuan secara sulit, secara sembunyi, wahyu kepada Nabi. Tapi Hawari ini diwahyukan kepada Hawari, bukanlah seperti wahyu yang diberi kepada Nabi. Tak boleh sebabnya macam tu. Wahyu itu tanda dia Nabi kerana dia ada wahyu, ada wahyi. Beza pemberitahuan secara sembunyi bila diberi kepada Nabi, maka tanda dia Nabi. Ataupun yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi, itu namanya wahyu. Kepada bukan Nabi, namanya tidak wahyu. Tidak wahyu, namanya ilham. Ilham. Tidak. Jadi kalau orang biasa menerima perkara yang seumpama itu, namanya ilham. Kita mempunyai ilham, tapi kita tidak ada wahyu. Tak boleh wahyu. Sumbernya, sumber ilham, sumber wahyu sama saja. Sama saja. Kadang-kadang wahyu ini digunakan kepada hayawan, juga diwahyukan kepada hayawan. Wa auha rabbuka ila nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Kami wa auha rabbuka ila nahli, Tuhan mewahyukan kepada lebah. Oh, kalau nak kira wahyu ni, bila ada wahyu Nabi lah, lebah Nabi lah. Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibu Musa. Setengah orangnya, setengah ulama menyatakan ibu Musa Nabi, sebab dia terima wahyu. Wahyu yang dia terimanya, buang Nabi, buang anaknya dalam laut ketika takut kepada Firaun. Wa auhayna ila ummi Musa. Tapi tidak betul lah macam tu. Tak betul. Wahyu ini apabila turun kepada Nabi, dan ilham namanya bila diturunkan kepada lain daripada Nabi, tapi Quran sebutnya wahyu juga. Seperti di sini. Wa id auhaitu ilal hawariyin, ketika aku ilhamkan kepada orang-orang Hawari, yakni sahabat-sahabat qarib Nabi Isa, an aminu bi wa bi rasuli, wahyu yang diturunkan kepada wahyi kepada Hawari ini, supaya beriman kepadaku, kepada Nabi Isa lah, beriman kepadaku, kepada Allah, wa bi rasuli, dan kepada Nabi Isa. Qalu amanna, mereka menjawab amanna, kami semua beriman. Washhad bi annana muslimun, ya Allah saksikanlah bahawa kami semuanya orang Islam. Molek sangatlah ini, molek sangat. Bila diwahyukan kepada murid-murid dia, murid-murid dia setia kepadanya, beriman kami kepada Allah, beriman kami kepada Allah dan kepada Rasul, dan saksikanlah ni maknanya rekodkanlah kami ini termasuk dalam golongan orang-orang Islam. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا. Dan ingatlah ketika orang-orang Hawari berkata, wahai Isa ibni Maryam, dapatkah kiranya Tuhan berkenan menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit? Nabi Isa menjawab, bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Iman kepada Allah, iman, ada iman bil ghaib. Iman kepada Allah dan kepada Rasul kerana ghaib. Kita beriman kepada Nabi, kita tidak minta dalil apa-apa. Kita beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, terus saja beriman. Kita beriman kepada Allah pun begitu juga. Tetapi Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS minta untuk dilihat dalilnya, dalil wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ditanya mengapa, liyatma'inna qalbi, supaya hati ni dah jadi lebih percaya, lebih tenang. Beriman ada dalil. Hawari ini telah beriman kepada Allah, tetapi mereka ini mahu lebih kemas lagi iman mereka. Mereka minta dalil. Dia tak dalil, minta bukti. Dalil yang mereka mintanya, ya Allah, aku sudah beriman kepada Nabi Isa ni sebagai Rasul, tapi nak minta satu bukti. Bukti yang dimintanya, dia sebut terus, minta turun hidangan daripada langit. Ma'idatan minas sama', minta turun satu hidangan daripada langit, roti dengan kuah-kuah gulai apa semua sekali, satu hidangan lengkap turun daripada langit, terus duduk depannya. Barulah kami rasa sedap sikit berimannya. Ini beriman tak ada bukti apa-apa, jadi tak berapa sedap, kata mereka. Mau hidangan daripada langit. Pasal apa dia minta hidangan tu?
Tak tahulah, barangkali mereka ini rasa nak makan lah. Dia tak ada benda lebih daripada makan. Makan ni hak lebih mustahak sekali. Sebab itu dia minta makan. Dia tidak minta turun surat khabar daripada langit ke pagi-pagi. Tak, makan dulu. Ma'idah ni dalam bahasa Arabnya, Ma'idah diambil daripada perkataan mada. Mada ni makna bergerak. Ihtazza wa taharraka, bergerak. Kerana hidangan ni memang dia bergerak. Hidangan ni tangan kat depan tu berselewing ni, tangan. Pasal ini kerana jenis-jenis hidangan ini memang dia jenis bergerak. Jenis barang tu orang ambil kat dalam pinggan masing-masing. Jadi namanya Ma'idah. Itu dalam bahasa Arab. Satunya Ma'dubah. Ma'dubah ni hidangan jamuan. Hawari ni dia minta, wahai Isa ibni Maryam, hal yastati'u rabbuka, bahasanya ni bahasa lembut. Hal yastati'u rabbuka, bolehkah Tuhanmu turunkan kepada kami ma'idatan minas sama', satu hidangan daripada langit. Dia bahasanya di sini dia kata hal yastati'u rabbuka, adakah berkuasa Tuhanmu? Dia tak boleh lah macam tu. Orang beriman dia tak tanya macam tu. Dia tak tanya adakah berkuasa Tuhanmu bawa turun langit. Ini nak cabar Nabi Isa. Tapi terjemahannya di sini tak betul terjemah begitu. Bolehkah Isa minta tolong Tuhan ni bawa turun hidangan daripada langit? Ini bahasa lembut ni. Kalau kita terjemah kasar jadi kasar, terjemah lembut. Kalau kita terjemah hal makna adakah Tuhan kamu, Tuhan Nabi Isa, berkuasa turun satu hidangan daripada langit? Nabi Isa kata tak kuasa. Tak boleh, ada mah lah maknanya macam tu. Berkuasa tapi tak mahu. Tu tak jadi juga. Memang tak sesuai. Sebab itulah terjemah Quran ini, terjemahan harfiahnya tak boleh. Terjemahan harfiah. Macam mana terjemahan harfiah? Kita ambil sebiji-sebiji. Hal makna adakah yastati'u, berkuasa, rabbuka Tuhanmu, ayyunazzila alaina, diturunkan kepada kami ma'idatan, satu hidangan. Tak boleh. Salah macam mana? Salah kerana dia tidak membawa maksud sebenar. Terjemahannya di sini, hal yastati'u rabbuka, bolehkah, lemah lembut tanya, bolehkah Tuhan kamu bawa turunkan kepada kami? Macam tu. Bolehkah ni maknanya minta. Kita nak tanya orang ni, kita nak tanya jalan dia nak pergi Kuala Lumpur, jalan. Kita tak tanya, Tuan, beritahukan saya jalan ke Kuala Lumpur. Tak tahu. Boleh jadi macam tu, jawab pasal tu ada kasar. Bolehkah tumpang tanya jalan Kuala Lumpur? Tumpang tanya boleh. Tanya. Kalau tak tahu boleh jawab juga. Pasal orang tumpang tanya. Ini bahasa terjemahan itu boleh menentukan adab seseorang. Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama', dapatkah kiranya Tuhanmu berkenan, terjemah Pak Syabas ni, menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit, kerana mereka ini mahu ini jadikan sebagai satu bukti turun daripada langit. Kerana mereka ni nak sangat ni, bukan tak beriman tapi supaya lebih percaya. Satu. Yang kedua beriman dalam keadaan kenyang, semayang dalam keadaan kenyang. Lebih warak, lebih khusyuk bersemayang daripada dalam keadaan lapar. Ini semayang lapar perut, Allahu Akbar, perut cukup nak makan, tak berapa khusyuk. Makan dulu kenyang, barulah semayang sedap. Semayang dia campur dengan mengatuk sikit lagi sedap. Sebab itulah dia di sini minta hidangan daripada langit supaya lebih kuat iman dia. Maknanya iman orang yang tak ada masalah lebih baik daripada iman orang yang bermasalah. Orang yang bermasalah ni asyik nak minta, sebab apa? Dia mempunyai masalah. Satu. Dan dalam hadis pun menyatakan, bila bertembung antara makan dengan semayang, makan dulu. Bila bertembung antara mengantuk dengan tidur, dengan semayang, dia tidur dulu. Nanti dia semayang, dia baca tak betul. Dia maki orang. Dia tidak semayang, dia maki orang. Dia kata tabat tiada Abi Lahabin tu. Dia kata tabat tiada tu, dia nanti tabah Abu Lahab doa ada sebulan tu, tabat tiada Abi Lahab, niat dia tak betul. Jadi kalau begitunya, betul lah juga murid-murid Nabi Isa AS ini minta supaya diturunkan hidangan kepadanya, bukan kerana nak cabar, tapi mahu beriman dalam keadaan yang lebih selesa.
Nabi Isa AS jawab macam mana? Ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu orang beriman. Kalau kamu orang beriman, jangan minta macam tu. Nabi Isa kata bertakwa kepada Allah. Bila bertakwa, dia kunci segala-galanya. Bertakwa kepada Allah, kemudian datanglah makanan tu. Datang makanan, datang rezeki murah. Pentingnya kamu bertakwa dulu kepada Allah. Tapi Nabi Musa AS jawapannya yang pertama. Jawapan yang kedua pada dalam ayat yang berikutnya, apabila Nabi Isa dia nampak permintaan itu, ikhlas betul-betul. Ikhlas dia orang nak makan sungguh ni. Dia tidaklah kata nak mencabar. Nabi Isa pun berdoa kepada Allah supaya diturunkan hidangan daripada langit. Ya Allah, turunlah, nampaknya dia orang ni betul-betul mahu makan ni, mahu beriman dalam keadaan mereka nampak di hadapan mereka bukti bahawa kamu wujudnya Allah dan benarnya agama yang mereka nak pegang ini, iaitulah bila turun hidangan dari langit ke hadapan mereka. Nabi Isa minta. Bila Nabi Isa minta, turun hidangan itu. Tapi dalam Quran tidak menyatakan hidangan itu hidangan apa. Hidangan apa ni? Hidangan roti ke, gulai ke, macam tak tahu. Tapi oleh kerana itu, maka peluanglah bagi Israiliyat membawa masuk riwayat daripada mereka sebutlah jenis hidangan tu, mereka kata roti. Tak ada lagi mana lain. Orang Arab dia suka roti. Kalau bagi orang Melayu nak buat riwayat, dia kata nasi biryani lah. Mana lagi nasi biryani gam tu turun apa. Bagi orang Melayu. Bagi orang Arab ni tak ada dah, dia tak suka dia barang-barang ni. Ini semuanya riwayat Israiliyat namanya, riwayat yang menentukan jenis-jenis makanan turun daripada langit untuk Hawari ni. Jenis tu. Jadi itu tidak pentinglah bagi pengajian tafsir. Riwayat untuk menceritakan benda-benda yang seumpama ini maulah sahih. Jika tak sahih, kita tak sebut pun tidak mengapa, kerana dia boleh menjejaskan akidah kita. Kemudian kita sambung besok. Qalu nuridu an na'kula minha. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam.